Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Azim Ahmad daripada kelas CTU 554 dan rakan-rakan sekumpulan saya Muhammad Imran Fikri, Muhammad Syafiee dan Puteri Syahidah akan memulakan pembentangan ulasan artikel Buli Cyber di Malaysia. Pengenalan. Buli cyber atau gangguan cyber adalah sejenis buli yang berlaku di dalam talian. Ia dilakukan melalui teks, imej atau video untuk memalukan, mengugut atau memaki hamun seseorang. Peningkatan kes buli cyber meningkat saban tahun, terutamanya di dalam kalangan remaja rakyat Malaysia. Perkara ini berpunca daripada pelbagai faktor yang paling utama penggunaan telefon pintar yang semakin berluas di kalangan remaja. Seterusnya kita akan menerangkan mengenai buli cyber dengan lebih mendalam. Yang pertama, saya akan menerangkan tentang jenis-jenis buli cyber. Secara umumnya, terdapat 4 jenis buli cyber. Yang pertama, menghantar mesej yang mengganggu atau mengecam seseorang, menyebarkan fitnah terhadap seseorang, menghantar mesej yang berbau seksual terhadap seseorang, memulaukan seseorang daripada sesuatu kumpulan internet dengan sengaja. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang statistik buli cyber di Malaysia. Prevalence dalam kalangan remaja dari belia. 10.3% belia pernah menjadi mangsa buli dalam talian. Itu adalah data daripada tinjauan perwatakan belia 2018. Kajian telah menunjukkan 1 daripada 5 pelajar pernah tinggalkan sekolah akibat buli cyber. Perbandingan dengan negara lain, Malaysia memiliki tangga kedua tertinggi kes buli cyber dalam kalangan remaja di Asia. Laporan daripada UNICEF tahun 2020. 3 daripada 10 remaja di Malaysia pernah menjadi mangsa buli cyber. Demografi lebih kerap berlaku dalam kalangan remaja perempuan. Dalam jangka umur yang selalunya berlaku adalah dalam 15 tahun ke 17 tahun, yang paling banyak tinggi risikonya untuk menjadi mangsa. Kebanyakan platform yang digunakan ialah seperti media sosial, sepertinya ialah Facebook, Instagram, Twitter, TikTok atau laman yang kerap digunakan. Selain itu, kesan terhadap buli cyber ini, 8% remaja mengaku pernah membuli orang lain secara dalam talian. Trauma, depresi dan kemungkinan antara kesan negatif kepada mangsa. Peranan media sosial dalam masalah buli cyber. Media sosial adalah platform utama buli cyber yang berlaku. Kemudahan capaian dan kelajuan penyebaran maklumat menyumbang kepada peningkatan kes. Anonymity atau nama samaran membolehkan pembuli bertindak tanpa identiti sebenar didedahkan, menyukarkan gerakan mengesan pembuli yang sebenar. Kumpulan tertutup dalam media sosial memudahkan perbincangan negatif dan aktiviti memfitnah serta menyebarkan kabar ayat. Kurangnya kesedaran etika dan salah tanggungan buli cyber sebagai norma dalam kalangan pengguna media sosial. Tiada ciri pengetahuan atau laporan kandungan sosial yang cekap untuk menyekat penyebaran kandungan negatif. Seterusnya kita pergi kepada faktor-faktor berlakunya cyberbullying. Yang pertama ialah kurang pengetahuan mengenai gejala buli. Pembuli merasakan diri mereka betul tanpa mengetahui mereka sebenarnya sedang membuli mangsa. Seterusnya ialah pengaruh rakan sebaya. Perkara ini disebabkan oleh mereka terasa terjabar dan ingin mendapatkan pengaruh daripada rakan-rakan yang lain. Selain itu, kita pergi kepada kegagalan ibu bapa dalam mendidik anak-anak. Faktor ini disebabkan oleh ibu bapa kurang mengetahui tentang perkembangan anak-anak, mungkin disebabkan oleh faktor kerja yang menyebabkan mereka kekurangan masa terhadap anak-anak dan menyebabkan anak-anak tidak mengetahui perkara yang benar ataupun salah yang mereka sedang lakukan. Seterusnya ialah ketidakpuasan hati terhadap seseorang. Perkara ini mungkin merasakan seperti pembuli mempunyai kekurangan daripada mangsa dan cuba mengatasi mangsa dengan melakukan perkara yang menunjukkan kehebatan mereka seperti menyebarkan aib mangsa di media sosial. Akhir sekali ialah ingin menunjukkan kehebatan terhadap mangsa. Perkara ini disebabkan oleh kemungkinan mangsa lebih menarik perhatian dari pembuli
disebabkan itu, pembuli akan cuba menjatuhkan maruah mangsa seperti memfitnah mangsa. Seterusnya kita pergi ke topik seterusnya, iaitu kesan-kesan buli cyber. Para penyelidik mendapati bahawa kesan cyberbuli dapat dibahagikan kepada beberapa bahagian, iaitu terhadap emosi, fizikal dan psikologi. Hal ini kerana sifat media sosial itu sendiri yang tanpa batasan dan pantas untuk tersebar. Amin Al-Hadi mendapati bahawa kesan cyberbuli ini mempengaruhi pekerjaan, pembelajaran, kehidupan sosial sehingga mengganggu emosi mangsa. Seterusnya kita pergi kepada kesan yang pertama, iaitu kesan terhadap emosi. Kesan yang pertama ialah mangsa sering mengalami kemurungan. Yang kedua ialah mangsa sukar untuk mengawal kemarahannya. Yang ketiga ialah mangsa sentiasa berasa cemas. Dan yang keempat ialah mangsa sukar untuk bersosial. Kesan yang kedua ialah terhadap fizikal. Yang pertama ialah mangsa mengalami kesukaran untuk tidur. Yang kedua ialah hilang selera makan. Yang ketiga ialah kesihatan sering terjejas. Dan yang keempat, mangsa buli akan mengalami masalah psikomotorik. Perkara ini disebabkan oleh pemakanan yang tidak teratur, menyebabkan penurunan berat badan mangsa dan seterusnya menyebabkan kesihatan mereka terjejas. Perkara ini juga disebabkan oleh mangsa sering mengurungkan dirinya daripada orang luar sehingga menyebabkan mereka kekurangan sumber protein yang diperlukan oleh badan. Dan kesan yang terakhir ialah kesan psikologi. Yang pertama ialah mangsa hilang keyakinan diri. Mereka sukar untuk menyesuaikan diri dan bersosial dengan orang di sekeliling mereka. Mereka merasa malu ketika bercakap dengan orang dan sebahagian daripada mereka juga akan menganggap semua orang sebagai buruk kerana mereka masih trauma dengan apa yang berlaku terhadap mereka. Yang kedua ialah sukar bergaul dengan masyarakat. Perkara ini disebabkan oleh mereka merasa tersisih oleh komuniti dan masyarakat ataupun kawan-kawan. Kesihatan mental mangsa buli juga akan terjejas dan berubah dengan menunjukkan tanda-tanda kegelisahan, kemurungan dan kesukaran untuk bersosial. Hal ini disebabkan oleh mereka mengalami masalah kepercayaan dan berasa malu dengan rakan-rakan mereka. Dan akhir sekali ialah mangsa akan mengalami tekanan perasaan ataupun kemurungan. Cara-cara mengatasi buli cyber antaranya ialah melalui masyarakat, kedua melalui ibu bapa dan ketiga ialah melalui badan kerajaan. Cara mengatasi buli cyber melalui masyarakat, antaranya ialah pendidikan dan kesedaran. Masyarakat perlu diberi pemahaman tentang kesan dan akibat tingkah laku buli cyber. Kempen pendidikan, seminar atau program di sekolah dan komuniti dapat membantu meningkatkan kesedaran mengenai masalah ini. Seterusnya, pentingnya melakukan iaitu mendidik masyarakat tentang kepentingan melaporkan kes-kes buli cyber kepada pihak yang berkenaan atau platform media sosial yang berkaitan. Banyak platform telah menyediakan cara melaporkan kes buli cyber ini. Kemudian, kolaborasi dengan pihak berkepentingan. Masyarakat juga boleh bekerjasama dengan badan kerajaan, institusi pendidikan, pertumbuhan masyarakat sivil dan syarikat teknologi untuk mengembangkan dasar, program dan sumber untuk melawan buli cyber ini. Seterusnya, cara mengatasi buli cyber melalui ibu bapa maupun penjaga. Yang pertama, peranan ibu bapa dan penjaga. Ibu bapa dan penjaga perlu terlibat secara aktif dalam mengawasi aktiviti online anak-anak mereka, memberikan bimbingan tentang tingkah laku yang selamat dan bertanggungjawab dalam dunia maya. Yang kedua, penggunaan teknologi secara bertanggungjawab.
menggunakan teknologi dengan bijak, seperti tidak menyebarkan kandungan yang merugikan atau merendahkan orang lain, dan tidak menyebarkan maklumat palsu atau memprovokasi orang lain secara negatif. Kemudian, cara mengatasi buli cyber melalui kerajaan. Yang pertama, kepentingan penegakan undang-undang, iaitu memberikan sokongan kepada penegakan undang-undang dalam menangani kes buli cyber. Ini termasuk memperjuangkan undang-undang yang lebih ketat untuk melindungi individu dari tindakan penghinaan dan ancaman di dunia maya. Yang kedua, melakukan promosi secara online, iaitu perlu mengajarkan nilai-nilai seperti rasa hormat, empati dan toleransi dalam berinteraksi dalam talian. Memahami bahawa setiap tindakan di dunia maya juga mempunyai kesan dalam kehidupan sebenar. Seterusnya, kebaikan mengatasi buli cyber. Yang pertama, memupuk hubungan secara maya dengan selamat. Untuk mengatasi buli cyber, ini membantu mencipta persekitaran dalam talian yang lebih selamat. Ini membolehkan individu berinteraksi tanpa rasa takut akan ancaman, penghinaan atau gangguan. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan mental. Usaha untuk mengurangkan buli cyber dapat membantu mengurangkan kesan negatif terhadap kesihatan mental. Ini juga dapat meningkatkan kesejahteraan psikologi bagi individu yang mungkin menjadi mangsa. Yang ketiga, menurut empati dan pelibatan sosial dalam mengatasi buli cyber, ia juga boleh mendorong perkembangan empati dan pelibatan sosial dalam masyarakat. Ini dapat mengajar individu untuk lebih memahami perasaan orang lain dan memberikan sokongan kepada yang memerlukan. Yang keempat, menguatkan hubungan dan komuniti. Melawan buli cyber boleh memperkukuh hubungan antara individu dan komuniti. Apabila masyarakat bersatu dalam menangani masalah ini, ia membentuk ikatan yang lebih kuat di dalam kalangan mereka. Antara kebaikan mengatasi buli cyber antaranya tingkatkan produktiviti dan kreativiti, persekitaran yang bebas daripada buli dan gangguan dalam talian boleh meningkatkan produktiviti dan kreativiti. Individu akan lebih fokus kepada perkara yang positif dan membina. Seterusnya, membentuk budaya dalam talian yang sihat. Langkah-langkah untuk menangani buli cyber membantu mewujudkan budaya dalam talian yang lebih sihat yang menggalakkan toleransi, rasa hormat dan penghargaan terhadap perbezaan. Seterusnya, pembelajaran positif. Melalui proses menangani buli cyber, orang ramai boleh belajar cara menyelesaikan konflik secara aman, memahami kepentingan komunikasi yang baik dan memupuk persekitaran dalam talian yang inklusif. Perlindungan dan keselamatan individu. Langkah-langkah untuk menangani buli cyber juga melindungi individu daripada ancaman dan gangguan yang boleh mengganggu kehidupan mereka. Selain itu, meningkatkan kualiti interaksi dalam talian. Dengan menangani buli cyber, interaksi dalam talian lebih menjadi positif, membolehkan individu berkomunikasi tanpa rasa takut dibuli atau dianiaya.